Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, para jemaah sekalian, dengan limpah kurnia daripada Allah, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah. Kita pada waktu ini sampai pada muka surat 808. Kita masuk bab baru, iaitu bab, dia kata bab jenazah, kitab jenazah. Tapi penulis menyatakan kitabul janaiz, bab fil janaiz, bab fil janaizi. Jadi dia terjemah dengan kitab jenazah. Tapi penulis kata kitab al-janaiz dengan plural. Maka yang betulnya kita betulkan balik tajuk dia. Dia tidak menyebut terjemahan kitab. Dia kata kitabul janaiz, iaitu kitab pada menyatakan bab tentang jenazah-jenazah, berkait dengan hukum hakam jenazah. Kita boleh baca dengan kata Nawawi, kita boleh baca dengan al-jinazatu atau al-janazatu. Ini dua lugah yang masyhur. Jamak dia janaiz. Sun'ani kata dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada as-sarir ma'al maiti, iaitu mayat di atas sarir, atas katil, ataupun di atas pengusung. Bila kita sebut janazah, ja dengan ja kan, ataupun dengan jinazah. Je tak ada, je tak ada. Arab tak ada je. Ja, ji, ju. Junazah tak kena. Junazah tak kena lah. Janazah kena lah, ataupun jinazah. Terjemahan kita kitab jenazah, je tidak ada. Jadi sepatutnya janazah ataupun jinazah. Dan kenapa orang Melayu kita eja van jenazah, saya pun tak tahu. Kenapa dia tak balik kepada bahasa Arab tu, sama ada dengan fathah ataupun dengan kasrah. Kalau je jadi imalah, betul tak? Antara kasrah kan imalah. Tapi tak pula disebut di sini ada qiraat imalah. Jadi kalau janazah, kita kata dia merujuk kepada sarir, dia boleh merujuk kepada mayat, dia boleh merujuk kepada katil, tempat letak mayat tu, ataupun dia boleh merujuk kepada dua-dua. Iaitu kita kata kata Sun'ani as-sariru ma'al maiti, as-sariru ma'al maiti, iaitu katil yang atas tu, atas pengusung ke atas katil tu ada mayat. Itu maksud dia jenazah. Jadi kalau orang kata saya nak pergi ziarah jenazah, betul lah. Saya nak pergi ziarah jenazah pun betul. Artinya saya nak pergi tengok mayat, yang mayat itu telah diberi penghormatan, telah diletak elok, cantik atas katil. Itu maksud jenazah. Jadi kita tak salah dia sebut dah jenazah, jenazah, janazah, ja ataupun ji, janazah, janazah ataupun jinazah. Nun itu baca dengan alif. Bukan janazah, janazah ataupun jinazah. Plural dia janaizu, janaiz.
Tapi kalau orang kata pada kita, awak kalau sebut jenazah tu berdosa besar kan? Taklah besar sangat kan? Tak ada lah besar mana pun. Ini sebutan saja. Baik. Ini bab yang disebut oleh penulis kita ikhwan rahimahullahu taala, dan penulis kita ikhwan pada bab ini dia memulakan dengan hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadzimil ladzati al-maut. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i was-Sahhahu Ibn Hibban. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbanyakkanlah mengingat penghancur segala kelazatan, yakni kematian. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, riwayat An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Baik, kata penulis kitab kita, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, oleh Ibn Sakan dan Ibn Tahir. Ad-Darul Qutni menyatakan bahawa hadis ini mursal, dan dalam hadis yang sama dari Ibn Umar dan ada daripada Anas, tapi semuanya ada pembicaraannya. Hadis ini datang daripada berbagai-bagai riwayat, tetapi dia mai kok mana pun dia ada belaka dia punya perbicaraan para ulama, kedudukan sanad dia itu dibincangkan oleh para ulama. Pengarang menukil daripada As-Suhaili, itu satu riwayat, sesungguhnya riwayat dengan kata hazim, iaitu baca dengan zal kan, hazimi. Cuba tengok yang Arab tu, akthiru zikra hazimil ladzati. Betul? Dia kata kalau kita baca dengan zal, hazimi, ini riwayat yang kita jumpa lah. Hazimi, dia kata membawa maknanya memutus. Maknanya memutus. Kita baca dengan riwayat hadis ini kata akthiru zikra hazimil ladzati, iaitu kamu semua perbanyakkanlah ingat hazimil ladzat, yakni pemutus, dengan makna al-qati', pemutus. Hazimi dengan makna al-qati', yang memutuskan, yang ada kuasa memutuskan. Dia memutuskan. Memutuskan apa? Al-ladzati, semua benda-benda yang lazat, sedap, elok. Jadi Nabi kata perbanyakkanlah mengingati perkara yang boleh memutuskan benda-benda sedap dalam dunia ni, kelazatan dunia. Baik, sedangkan riwayat yang tidak memakai titik, hadim, maka maknanya adalah yang menghilangkan sesuatu. Ini dibaca dengan zal kan? Zal, jadi hazimi. Jadi kalau titik zal tu kita buang jadi dal. Jadi hadimil ladzat. An-Nawawi menyebut riwayat itu dalam Majmu' dengan perkataan akthiru min zikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Kalau baca dengan hadim dengan dal, beza dal dengan zal ni titik saja kan. Kalau baca dengan zal dia jadi qati', pemutus. Kalau kita baca dengan dal, dia dal hadim, dia membawa makna menghilangkan sesuatu. Menghilangkan sesuatu. Iaitu dia membawa makna al-mazilu li syai'. Al-mazilu li syai'. Dia apa? Dia sebagai penanggal. Dia mai itu dia tanggai habis dengan sesuatu. Jadi maknanya dengan hazimi dibaca, dengan hadimil ladzat pun dibaca. Bahkan Nawawi membawa riwayat dengan dal. Jadi kedua-duanya ada makna. Baik, penulis kata
Dan makna itu bukan yang dimaksud di sini. Pengarang berkata, dalam penafian riwayat ini perlu diperhatikan. Tetapi Ibnu Hajar Asqalani seolah-olah dia nak bawa dengan riwayat dengan makna qati', hadim. Jadi bukan dengan makna hadim di sini. Dipakai dengan makna pemutus, bukan penanggal untuk riwayat ini. Jadi mati itu adalah pemutus bagi segala yang sedap-sedap. Aku berkata, sesungguhnya jika makna dengan dal yang tidak bertitik hadim adalah sahih, kerana kematian menghilangkan kelazatan sebagaimana dia memutuskan. Akan tetapi yang dipegang adalah hadis riwayat ini. Jadi untuk riwayat ini dipegang dengan riwayat ini, walaupun pensyarah kita San'ani dia kata riwayat dengan dal itu lebih jelas, lebih jelas, iaitu bahawa mati itu dia datang, dia menghilangkan kita dengan kelazatan, dia memutuskan, dia menanggalkan dan segala-galanya. Hadis ini menunjukkan bahawa sayugianya bagi manusia tidak melupakan mengingat nasihat yang terbesar, iaitu kematian. Jadi yang inilah yang paling besar daripada hadis ini, ikhwan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. An-Nawawi menjelaskan dalam Majmu' juga hadis ini dengan kedudukannya yang sahih. Jadi hadis ini nak bagi tahu apa pada kita? Penulis kata, wal hadithu dalil ala annahu la yanbaghi lil insan. Hadis ini jadi dalil bahawa janganlah sekali-kali manusia ni dia lalai. Manusia jangan lalai apa? An zikri a'zamul mawa'iz. Dia lalai sampai dia terlupa daripada a'zamul mawa'iz, sebesar-besar pengajaran. Mati ini adalah a'zamul mawa'iz. Jadi kita ingat, bila sebut mati, sifat dia adalah a'zamul mawa'iz. Dia adalah sebesar al-mawa'iz, pelajaran. Dia datang mati, kematian yang menyerang orang tu sebesar-besar pelajaran dan peringatan untuk kita. Di dalam riwayat bagi Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebut, perbanyakkanlah mengingat mati, maka tidak ada seorang hamba yang mengingatnya kecuali Allah akan menghidupkan hatinya dan meringankan baginya kematiannya. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Disebut dalam riwayat Dailami lagu tu, akthiru zikral mauti fama min abdin aktharu zikrahu illa ahya Allahu qalbahu wa hawwinu alaihi al-maut. Iaitu Allah, Nabi kata dalam riwayat ini daripada Abu Hurairah, perbanyakkan ingat mati, maka hamba yang mengingat mati, malaikat Allah hidupkan hati dia dan Allah mudahkan kepada dia kematian. Itu satu riwayat lain. Dan dalam lafaz bagi Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam Syu'bul Iman, kitab Imam Baihaqi, perbanyakkan mengingat pemutus kelazatan. Sesungguhnya jika seorang hamba tidak mengingatnya sedikit pun dalam kesempitan, kecuali dia akan meluaskannya, dan tidaklah dalam kelapangan kecuali dia menyempitkannya. Ini disebut di dalam riwayat tambahan yang lain. Itu tentang disuruh kita ingat mati. Akthiru zikral mauti fa inna zikru tamhisu lizunubi wa tazhidu fid dunya. Ini satu riwayat, illa melainkan kita ingat pada mati ini ada kebaikan dia, hilang kesempitan, diluaskan masalah kita, diberi kelapangan. Dalam hadis Anas dalam riwayat Ibnu Lalin dalam Makarimil Akhlaq,
dalam Makarimil Akhlaq oleh Ibnu Lalin. Nama pun kita tak pernah dengar. Lam alif lam, Lalin. Kita ni kalau Lalin, kita lali ya. Disebut dalam riwayat, itu disebut dalam tulisan dia Makarimul Akhlaq, tentang kemuliaan akhlak ini. Dibawa satu riwayat, iaitu perbanyakkanlah mengingat kematian, kerana yang demikian itu akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap dunia. Dan dalam Al-Bazzar, riwayat daripada Abu Bakar Al-Bazzar, perbanyakkan mengingat pemutus segala kenikmatan. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingatnya dalam kesempitan hidup kecuali akan melapangkannya, dan tidak ia mengingatnya dalam keadaan lapang kecuali akan mempersempit kelazatan itu. Dan menurut riwayat Ibnu Abi Layla, perbanyakkanlah dari mengingat kematian, kerana kematian akan menghapuskan dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, maka dia akan menghancurkannya. Dan jika kalian mengingatnya ketika dalam kefakiran, maka kalian akan lebih redha dengan kehidupan kalian. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik, cuba kita tengok satu kaedah penulis ni. Hadis-hadis yang kita baca ni semua ni, yang terjemahan ni, kesemuanya tak ada satu pun yang sahih, kesemuanya dhaif. Tetapi dia punya kaedah dia betul. Dia letak hadis-hadis ni di bawah hadis yang pertama tadi. Inilah baru kaedahnya betul, iaitu sesuatu hadis yang sahih, sesuatu hadis yang dhaif tidak diangkat secara menunggal, melainkan dia kena diangkat secara adab. Dia mesti duduk di bawah dasar hadis sahih. Kalau hadis sahih tak ada, tiba-tiba hanya ada hadis yang dhaif, dan dhaif dia pula diperbincangkan, dia kita tak boleh angkat terus tonjol dia. Sebab dibimbang kalau tidak ada asal, maka itu tak dapat diterima sebagai hujah. Maka penulis ni dia buat kaedah betul. Dia ambil satu hadis yang sahih. Hadis ni hadis Abi Hurairah. Ada riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Hibban. Tirmizi juga mensahihkan, Ibn Hibban juga mensahihkan, dan ulama-ulama mutaakhir juga mensahihkan. Lepas tu dia ambil beberapa hadis yang dhaif, yang dari segi makna menyamai makna hadis ni. Maka itulah kaedah dia. Inilah yang kita kata, kita tak tolak ada dhaif kerana begini kaedah dia. Tetapi yang ada macam-macam mangkak-mangkak ni, tak tadi dengan Ustaz Nan, saya pun tak tahu nak kata mangkak ke kartun ke apa pun tak tahu. Cikgu tahu dia kata apa? Dia kata ni ada satu hadis ni, hadis ni selama Nabi hidup Nabi tak pernah cakap. Hadis ni tak ada dalam mana-mana kitab hadis, sebab Nabi tak bercakap masa hidup. Nabi bercakap lepas Nabi wafat. Mana punya Habib ni, dia pergi mimpi Nabi, Nabi keluarkan sabdaan dalam mimpi. Hadis pasal apa? Pasal biji tasbih, pasal kopi, lagi satu pasal apa? Hadis ni memuji orang minum kopi, kerana bila orang tu minum kopi, dia segar, dia boleh ibadat. Mana tak kata pelak. Ini betul-betul punya maudhu'. Dia boleh kata masa Nabi hidup Nabi tak sebut. Mana-mana benda Nabi tak sebut masa hidup bukan syariat. Kalau kita pergi gagau dalam mimpi, artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum, tu tak cukup, ayat tu tak sempurna. Tuhan berbohong. Ininya Imam Malik kata kan, siapa yang pergi buat satu bid'ah, dan Imam Malik olah ayat ni lah kan, siapa yang buat satu bid'ah dalam Islam, dia melihat benda itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Macam ni lah punya orang. Dia boleh apa? Tak ada dalam kitab, dalam kutub sunan, dalam kitab-kitab hadis tak ada. Sebab Nabi tak pernah bercakap masa baginda hidup. Ini satu syekh, mujuk syekh tu mimpi. Alamak. Kalau syekh tu tak mimpi, kita pun tak tahu dahsyatnya makan kopi. Ajar saudah jangan buat teh dah. Ada hadis memuji.
Tetapi orang buat kopi. Ini semua hadis tong sampah nama dia. So Ibn Hibban kata orang yang baca hadis palsu ni kau kena gelak kat dia. Kau ejek dia. Ya betul lah, kena ejek. Ini bukan dalam mengaibkan orang, bahkan ini dalam hal kita kata perlu. Kalau kita tak buat lagu tu, orang-orang ni semua dia nanti apa? Bermaharajalela. Maka inilah kaedah yang betul. Baca dulu hadis sahih dalam bab tu, kemudian ditampung dengan hadis-hadis yang dhaif. Dan syarat hadis tu dhaif tidaklah macam dhaif jidan, terlalu dhaif. Itu kita ketepikanlah. Tapi sekadar dhaifnya sikit, tapi ada dasar daripada hadis yang sahih. Macam hadis sahih ni kata, mati itu hadhimil ladzat, dia pemutus. Maka datang riwayat-riwayat dhaif ni. Kebanyakan ingat mati, makna dia sama. Maka tak ada seorang hamba mengingat mati kecuali Allah menghidupkan hatinya dan meringankan baginya kematian. Hadis-hadis dhaif ini hanya sebagai penyokong, tak lebih daripada itu. Tapi dari segi pegangan, kita pegang hadis yang sahih juga. Telah apabila kita ada hadis yang sahih, para ulama kata kita sudah tidak memerlukan riwayat-riwayat yang dhaif lagi. Baik, jadi kesimpulan daripada hadis ini ada di mana? Ada pada perkataan penulis kita di muka surat 809 itu, yang di atas sekali. Hadis ini menunjukkan bahawa sayugianya bagi manusia tidak melupakan mengingat nasihat yang terbesar, iaitu kematian. Nah, itu kesimpulan daripada hadis yang kita baca, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Terjemahan dia. Dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu menginginkan kematian kerana musibah yang menimpa dirinya. Dan jika dia harus menginginkan kematian, maka ucaplah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata penulis, hadis ini dalil yang melarang orang untuk mengharapkan kematian disebabkan bala dan fitnahnya menimpanya, atau kerana ketakutan terhadap musuh, atau kerana sakit, atau kehilangan harta benda dan semacamnya yang meliputi problema kehidupan. Kerana hal itu menunjukkan tidak sabar terhadap qada serta tidak redha atas keputusan Allah. Itu adalah kesimpulan yang dapat diambil daripada hadis itu. Hukum yang dikeluarkan daripada hadis itu bahawa hadis itu melarang kita daripada bila berlaku sesuatu musibah dalam hidup, kita menginginkan kematian kerana tak tahan dengan musibah itu. Ada larangan. Sebaliknya, agama minta kepada kita supaya kita ni banyak bersabar. Banyak sangat bersabar, mengharapkan Allah Jalla wa'ala. Sangat-sangat mengharapkan Allah, minta Allah tolong kita. Maka wa yakrahu an yatamanna al-mauta, maka tak disukai kita mencintai mati kerana masalah yang berlaku pada kita. Itu kan ada satu orang perempuan kan, yang Abdullah bin Abbas ceritakan dalam riwayat Bukhari Muslim, tentang wanita yang berkulit hitam tu. Apa masalah dia? Ulama hadis kemudian berbincanglah masalah dia tu. Kan dia pengsan dengan jalan terbuka aurat dia.
Kan Abdullah bin Abbas kata kalau kamu nak tengok wanita syurga kan, tengok. Itu dia imra'atu sauda, wanita yang berkulit hitam itu. Semasa Nabi hidup, dia datang jumpa Nabi, dia cerita masalah kepada Nabi. Nabi kata dekat dia, in syi'ti sabirti walakil jannah. Nabi kata, kalau kau sabar, kalau kau nak dan kau sabar, untuk kau syurga. Wa in syi'ti, kalau kau nak juga, da'autullah ayyu'afiki. Kalau kamu nak, aku boleh doa pada Allah, Allah sihatkan kau. Tapi kalau kamu, Nabi bagi dia pilih. Tapi kalau kamu sabar, walakil jannah, syurga memang milik engkau. Oh dahsyat. Perkataan Nabi walakil jannah tu menyebabkan dia fana. Dia hilang seketika. Apa dia kata dekat Nabi? Dia kata, aku pilih sabar. Dia pilih ke Nabi, dia kata aku pilih sabar. Asbiru, aku pilih sabar. Maka Nabi doalah pada Allah supaya aurat dia itu terjaga. Kesaksian daripada mulut Nabi dan mulut para sahabat, wanita ini ahli syurga. Maka karena itu Allah katakan pada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah nak bagi balasan pada orang yang sabar ni bighairi hisab, tak boleh kira. Maknanya besarnya balasan. Jadi maka tak disukailah kepada kita bila kita ni sikit. Pasal tu ubat, disuruh cari ubat. Nabi kata pergi berubat. Tadawau, pergi berubat. Nabi kata tadawau, fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' ghairal haram. Nabi kita pergi berubat. Allah Ta'ala tidak menjadikan satu-satu penyakit melainkan Allah buat di sebelahnya ada ubat. Kecuali Nabi kata tua, haram. Baca dengan hak besar, haram. Tua. Ini dalam riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanadnya yang sahih. Maka Nabi suruh berubat. Maka sampai dikatakan talbinah tu, talbinah. Dia ada satu jenis makanan. Kita ni kalau kita pandai buat makan, orang Arab dia ada talbinah. Makanan tu dia pandai buat. Bila orang sakit pun, putus selera ke, bila tengok talbinah ni, boleh makan. Kita buatlah talbinah. Bubuk, jenis-jenis bubuk ni. Supaya, Nabi kata bila orang sakit ni jumpa talbinah, Nabi kata, tadhhabu ba'dal hazni. Sebahagian daripada dia punya sedih tu hilang. Dia boleh bagi sihat. Dia boleh jadi fawadul marid. Dia boleh jadi segak balik orang yang sakit. Dan dia boleh menghilangkan hazan, sedih orang yang sedih. Talbinah, satu jenis masakan. Orang Arab ni pandai buat. Dan setiap suku kaum ni dia ada lah makanan-makanan dia. Buat lah. Bagi Nabi kata, bagi dia makan. Maka macam mana pun kita makan, Nabi kata, ingat satu perkara, likulli da'in dawa, bagi penyakit itu ada ubat, bersama dengan penyakit itu ada ubat. Fa idza usiba dawa'ud da', kalau ubat itu selari dengan penyakit, Nabi kata ada lagi satu benda kamu kena tahu, bari'a biiznillah, dengan izin Allah baru dia sembuh. Artinya ada ubat dah sampai dah, tapi Allah tak izin, tak sembuh. Bukan pasal tak ada ubat. Kenapa Allah tak izin? Kerana Allah nak uji kita, nak uji sabar, uji istiqamah, uji iman. Salah satunya mungkin corona lah kot. Nak kata tak ada ubat tak? Dia memang ada ubat. Mana boleh tak ada ubat? Tapi kenapa dia berulang balik? Allah nak uji kita. Mungkin. Jadi tak maulah bebai-bebai. Kerana ingatlah balik ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi daripada ini, daripada surah dalam surah Az-Zumar itu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu ayat 10 Az-Zumar itu. Allah nak bagi balasan pada orang yang sabar itu tanpa. Jadi kita ingatlah.
Pasal tu dalam riwayat Sayyidina Ali kan, bila kawan tu kata apa nama, dia kata inna batna akhi qad istatlaq, sakit perut, saudara aku sakit perut. Nabi kata asqihil asal, bagi dia makan madu. Lepas tu dia kat Nabi, dia kata saqituhu falam yazidhu illa istitlaqa. Dah bagi dia makan tapi tak bertambah, mereka nampak duk melumpuk lagi. Kan? Nabi kata kat dia, Nabi kata isqihi. Nabi kata bagi lagi dia minum madu. Dia mai kat Nabi. Dia mai kali ketiga, dia mai kali keempat. Dia mai kat cerita lagi tak boleh, tak lega. Mai kali ketiga cerita tak lega, dia mai kali keempat. Nabi kata sadaqallah wa kadzaba batnu akhika asqihi asala. Nabi kata benar Allah, dusta perut saudara engkau. Dusta perut dia. Nabi kata bagi dia minum madu sampai dia lega. Kerana Quran menyatakan madu tu ada ubat. Ubat yang sesuai dengan penyakit. Ni kawan tu nazak bagi-bagi madu nak supaya dia sembuh balik. Tak ada, nazak mana ada ubat. Nazak mukadimah kematian. Tua, makan madu, ambil madu bubuh di muka supaya kulit jadi cekang. Tak ada ubat. Dah tua. Kena terimalah hakikat, kepala kita dah berubat. Tak seronoklah jadi orang tua. Tapi Allah sayang dengan orang tua. Cinta Allah pada orang tua. Ulama-ulama apa kerohanian, mereka suka bersyair. Kan tengah-tengah malam sebelum dia tidur kan. Orang Arab ni, di antara best dia ni, bila dia tengok bulan mengambang, idea dia keluar macam-macam. Kan kita pula bulan mengambang, anjing suka menyalak. Masalah lah anjing tempat kita ni. Orang Arab dia, ya lail kan. Ya lail, wahai malam. Dia bersyair. Hari berganti hari, dia kata Allah bagi aku daripada keluar perut mak aku, kerja teriak, tiba-tiba Allah bagi aku berjalan. Allah bagi aku taktir, tumbuh gigi, boleh makan. Aku tak ada apa, Tuhan bagi pakaian, bagi minum, bagi senang. Hari ni Allah buat aku bagi tak ada apa balik. Tak ada apa balik. Semua ni kerana Tuhan sayang kat aku, dia nak panggil aku dah. Dia terima benda tu sebagai nikmat. Kita pula, alamak, tua pula. Kita tua ni raplah, nak pergi gym lah, nak pergi sana lah, nak pergi sini. Tua ni satu raplah. Kita, alah, tua, gigi pula hilang. Kita mai pun tak ada gigi, Tuhan bagi pinjam sat. Tu Syekh Maulud kata gigi kita ni sebenarnya dia palsu. Bukan gigi betul pun palsu. Dia akan tanggai satu-satu. Pakai balik gigi palsu. Dah tanggai yang palsu, pakai balik palsu. Ada yang betul dia kata. Allah. Baik. Dalam ucapan musibahnya menimpanya, dalam hadis ni Nabi kata janganlah kerana musibah li dhurrin nazala bihi, kerana musibah yang timpa dan dalam kita, ya Allah matikanlah aku dah. Tapi kita kata, ya Allah hidupkanlah aku sekiranya hidup tu baik untuk aku. Matikanlah aku kalau mati tu baik untuk aku. Kalau kita nak doa ke orang pun boleh. Kita kata Allahumma ahyihu makanatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairul lahu. Tu kalau kita berziarah dia sakit hospital. Pendek kata secara adat mata ni tengok macam ke situlah. Kita pun sedih tengok, kita baca doa ni, ya Allah hidupkanlah dia kiranya hidup tu baik untuk dia. Ambillah dia, ya Allah, matikanlah dia kalau itu baik untuk dia. Dekat diri kita pun boleh, jangan bebai, jangan apa. Penulis ni kata dalam ungkapan musibah yang menimpanya memberikan petunjuk bahawa jika bukan kerana hal tersebut, seperti kerana khawatir fitnah dalam agama, maka tidak mengapa dia menginginkan kematian. Hal ini ditunjukkan oleh hadis berikut. Jika engkau menginginkan pada hamba-Mu fitnah, maka ambillah aku ke hadratmu tanpa terfitnah. So ada riwayatnya lagi satu yang selalu kita duk baca juga kan.
wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqdini ilaika ghairan maftun. Ya Allah, kalaulah dengan hidup ni ada fitnah dekat aku, maka ambillah aku ya Allah supaya aku selamat daripada fitnah. Jadi fitnah ni Allah tahulah di belakang fitnah tu ada apa. Kadang sakit tu sikit, tetapi kerana yang tanggung tu jiwa tak kuat, jadi besar. Tapi kalau sakit tu kena kat orang lain, kita tengok biasa aja. Dulu saya ceritakan, saya dengan Pak Amit pergi ziarah satu muslimat kita, dia kena stroke. Dia kena tu di Langkawi. Perempuan muslimat kita. Tengah-tengah duduk meeting dia kena. Balik, duduk di Bukit Kuda. Saya panggil mama kat dia. Saya pergi dengan Pak Amit. Masa saya pergi dia ada hospital, dia tengah peluk Quran. Tak ada nak cakap apa. Dia kata tak ada apa-apa, dia benda-benda biasa. Ini sunnatullah. Wahai kalau kena kat orang lain, kita hadap tengok ni, kesian. Orang tu dah jadi sampai tak mau nak semayang dah. Pasal apa? Hidup dia dah habis. Macam tayar pancak tengah jalan. Nak tukar ni mana? Tapi kena dekat sebagian orang ni, tak ada apa. Tak ada apa. Biasa-biasa. Kita tengok ada yang dapat award profesor tu. Tangan tak ada, kaki tak ada. Hai orang putih tu. Yang mereka kena angkat dia buah atas meja. Tangan tak ada, kaki tak ada. Tapi profesor. Jalan macam timun atas meja. Tapi profesor. Anak murid dia kan, profesor, anak murid dia meminang dia nak kahwin dengan dia. Itu black hole. William apa nama dia? Ini nama betul. Stephen William Stephen Hawking. Betul? William, lagu tu lah nama, tapi terbalik sikit lah. Dia lumpuh daripada bawah ni sampai ke badan, tak boleh. Kepala saya ingat dia. Dahsyat dia. Tapi dia boleh buat black hole. Dahsyat dia. Wah, ni macam-macam dapat. Dekat depa tu tak ada apa-apa. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada apa. Dia mencipta dunia. Dia mencipta format dunia. Orang rujuk dengan dia. Tengok, Allah bagi sakit yang sama pada sebahagian orang, tak ada masalah. Allah bagi penyakit yang sama pada sebahagian orang, jadi masalah. Maka masalah tak masalah ada pada orang tu. Jadi kalau orang tu rasa terbeban dengan fitnah hidup tu, dia bolehlah baca doa ni. Sekiranya ya Allah akan rosak iman aku, agama aku, ya Allah akan rosak, matikanlah aku. Baik. Atau kerana mengharapkan mati syahid, sebagaimana terjadi pada Abdullah bin Rawahah dan lainnya daripada sahabat terdahulu. Juga depa sahabat-sahabat semua minta mati syahid. Tak apa, ini semua mati-mati yang karim, mati-mati yang mulia. Sebagaimana juga ucapan Maryam dalam ayat, ya laitani mitu qabla hadha, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ni. Pasal apa? Maryam tanggung bukan sikit punya hal kan. Kahwin dah apa duk. Tiba-tiba beranak, nak jawab apa dengan orang, nak berjawab apa dengan orang. Sesungguhnya dia mengharapkan kematian ini kerana takut dari kekufuran dari orang yang kafir dan permusuhan dari orang yang bermusuhan kerananya. Ini tak apa. Ini semua sebab-sebab kita boleh minta mati, kerana sebab-sebab yang kita tanggung darurat yang begitu dahsyat. Dan kita kena tahu satu benda, kita tak tahu benda tu darurat ke tak darurat dekat dia. So kita tak boleh buat keputusan. Kita tengok dia duk minta mati, maknanya kita baik sangka lah. Nampaknya dia tak tahan lah. Ya Allah. Pasal itu para ulama kata, atau orang tu mati gantung bunuh diri pun kita masih tak buruk sangka ke dia. Kita tak tahu apa yang dia tanggung sampai dia memilih mati tu. Mungkin terlalu besar. Maka Allah ada penghisapan untuk dia. Maka kita boleh tanggunglah kehidupan apa berat-berat ni. Dan ucapan, jika dia harus menginginkan kematian, dalam hadis tadi Nabi guna perkataan fa in kana la budda mutamaniyan, kalau dia tak ada jalan lain,
Malaikat mati itulah yang dia nak. Maksudnya, jika dia sempit dadanya dan hilang kesabaran, maka dia harus kembali pada doa ini, dan jika tidak, maka lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal tersebut. Saja-saja nak baca dengan doa ni jangan. Tapi kerana Nabi sebut dalam hadis ni, fa in kana la budda mutamanniyan, kalau dia dah tak ada choice dah, maka pilih doa ni. Jangan pilih doa sendiri, pilih doa ni. Dulu ada lagu kan dalam filem Azizah, oh Tuhan, kau cabutkanlah nyawaku. Tidak boleh. Dalam filem Azizah, Imran menyanyi, kenapa ku dihina, kenapa ku diseksa, kan? Di ujung tu dia kata, Tuhan, kau cabutkanlah nyawaku. Tak boleh. Maknanya dia tak jumpa hadis ni lagi lah, dimaafkan jugalah. Maka itulah dalam bab ini kita jumpa pertama larangan kita mengharapkan mati kerana sedikit mudaratnya turun, larangan. Kemudian kita jumpa kes-kes yang kita boleh masuk dalam kategori minta mati. Jadi pada hukum asal kita tak disuruh minta mati. Jangan minta mati, itu lebih terpuji. Tetapi dalam kes-kes tertentu boleh minta mati. Satu, mati syahid, boleh minta. Bukan minta lah ni bila sampai hari dia. Lah ni kita semat azam, kalau ada syahid kita nak sambut. Bila sampai hari itu, hari pertempuran, minta, ya Allah bagilah, pilihlah aku syahid. Itu kematian yang karim, yang mulia. Dan lagi satu, kematian kerana musibah yang kita tangguh. Musibah ni macam-macam lah, benda-benda buruk kita tangguh. Dan yang kedua, kerana fitnah ke depan. Fitnah duk main kita tak boleh tahan, merosakkan agama dan hidup kita, itu boleh. Itu kes-kes yang kita jumpa di sini. Penulis sekadar nak membawa kepada kita apa dia? Sekadar nak membawa kepada kita supaya kita tahu dasar hukum tu begini. Kalau datang hukum yang lebih panjang itu, kita ijtihadlah tengok macam mana. Asalnya kalau orang tanya kita minta mati itu terpuji ke tak? Kita kata tak. Tetapi dalam kes tertentu ada riwayat seperti ini. Bila orang tanya pada kita, kita tunjuklah pada perkataan fa in kana la budda mutamanniyan, iaitu menunjukkan dia tak ada pilihan dah. Terpaksalah mati tu dia minta, maka bacalah doa ni. Ataupun dia berdoa dengan doa dia sendiri, tetapi makna dia tak lari daripada hadis ni. Macam orang tua kadang-kadang duk kata, aku ni mampu tak mau, hidup pun tak sihat, Tuhan pun tak mau ambil nyawa aku lagi. Yang tu salah. Daripada dia nak kata lagu tu, suruh dia baca doa ni, ya Allah matikanlah saya, kalau mati tu baik untuk saya, hidupkanlah saya, wafatkanlah saya, sekiranya wafat itu baik untuk saya. Itu serah pada Allah. Tengok-tengok Tuhan bagi panjang lagi setahun, maknanya hiduplah tu. Tuhan nak dia hidup. Lepas tu dia duduk kata Tuhan tak makbul lagi. Makbul lah tu. Tuhan bagi dia hidup tu makbul lah. Cuma dia tak nampak kebaikan. Baik. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa an Buraidah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Rawahu thalathatu wa sahhahu Ibn Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu an. Dari Buraidah radhiyallahu, hadis ni hadis yang ketiga ni kita baca daripada Buraidah. Dari Buraidah, iaitu dia kata Ibnu Hashib. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang meninggal itu keringat di dahinya. Itu terjemahan dia. Orang mukmin yang meninggal itu dengan keringat di dahinya. Hadis ini riwayat bertiga dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Baik. Ini matan hadis yang kita
yang kita jumpa, matan hadis yang kita jumpa. Penulis menyatakan hadis ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan sekelompok ulama hadis, dan dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud. So hadis ini juga ada dia punya riwayat-riwayat lain, dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Buraidah terkenal dengan nama Ibnu Hasib. Ibnu Hasib, Buraidah Ibnu Buraidah, orang panggil dia dengan nama Ibnu Hasib. Dia anak kepada Hasib, jadi Buraidah bin Hasib lah dia, Buraidah bin Hasib. Baik, kata penulis kita, ibu kata Imam San'ani, kata arqul jabin dalam hadis ni Nabi kata al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman ni kalau dia mati, keluar peluh di dahi, keringat dia keluar, peluh tu keluar, peluh orang tua kata peluh jantan, peluh bekerja keras. Orang macam mana orang buat kerja kan keluar peluh kan. Dia ada, saya pun tak tahu orang tua kata peluh jantan, peluh tak jantan. Gamaknya kalau kita kena panas, kan peluh dia lain. Kita buat kerja, peluh dia keluar macam air hujan. Badan kita prosesnya, kita keluar lagi kena matahari, dia melekit tu macam lain. Dia jadi tak sedap. Tapi kalau kita buat kerja, dia meleleh. Orang beriman ni kalau dia nak mati, dia keluar peluh lagu tu. Peluh daripada diri dia keluar. Bukan peluh kerana apa? Kita letak dia kan. Kan kita peluh juga kerana matahari, tapi peluh daripada luar. Ni peluh badan keluar. Baik. Perkataan Arqanul Jabin ini, penulis kata mempunyai dua pengertian. Satu, kemungkinan sebuah ucapan, perkataan ini yang Nabi sebut dalam hadis ini, mukmin itu yamutu bi'arqil jabin ini. Pertama, mungkin maksud dia sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyusahkan sehingga dahinya berkeringat, yakni untuk menghapuskan sisa-sisa dosanya. Mungkin juga dia bertarungkan dengan kematian, maka peluh tu keluar. Peluh ni tanda apa? Dia tengah fight orang dia kata fight, dia struggle. Dia tengah macam tu struggle, keluar pula. Kenapa peluh tu keluar? Tanda Allah nak ampun dosa dia. Sebab kita akan tengok busyra apa biridwanihi wa jannatihi, ataupun busyra bi'azabihi wa sakhati, digembirakan mayat dengan redha syurga ampun Allah, ataupun digembirakan mayat dengan apa? Dengan azab dan murka Allah. Allah marah dia, Allah kata gembirakan dia, padan muka makan pencarian. Maka kawan tu terkejut sampai tak keluar peluh duduk dalam tak keluar. Orang terkejut, orang kata apa, sampai ni apa, bibir mulut ni seriat darah tak keluar. Ini kalau turih pun tak keluar darah. Punya apa? Punya kejang jadi, punya takut. Tapi mukmin dia struggle, tanda kata dia sedang apa tadi cikgu guna kata apa? Struggle kan? Bekerja dia, mengharapkan Allah ampun. Allah bagi kat dia. Itu satu makna. Yang kedua, perkataan bi'araqil jabin ini mungkin sebuah kinayah. Sebuah kata-kata kinayah, apa, sindiran, kata-kata peribahasa dari usaha seorang mukmin untuk mencari yang halal dan melatih dirinya untuk berpuasa dan solat sampai dia bertemu dengan Allah. Dua-dua makna baik. Juga boleh menjadi makna dia ni seorang mukmin, masa dia nak mati, kan dia hidup dia dengan sembahyang, dengan puasa. Bila hari dia nak mati, Tuhan ni kira dia ni duk bekerja ibadat, Tuhan tak habis. Maka sebagai petanda orang buat kerja keras ni, Tuhan bagi peluh keluar. Tapi dia kinayah, bukanlah dia struggle apa time tu. Peluh tu sebagai kinayah, sebagai simbolik kepada dia ni seorang mukmin. Ala kulli hal, dua-dua ada makna yang betul, dua-dua dapat dipakai. Tapi penulis kata makna yang pertama, sesungguhnya keadaan matinya dan diambilnya roh sangat berat baginya. Ini adalah sifat tentang cara meninggal
dan beratnya bagi seorang mukmin. Itu satu. Kedua, makna yang kedua, sesungguhnya kematian mendekatinya dalam keadaan ini, dalam keadaannya sangat keras sampai berkeringat dahinya. Dan ini adalah sifat dari keadaan orang yang dikagetkan akan kematian. Ya, kematian itu perkara yang buat kita jadi kaget. Kaget apa Ustaz Samsul? Kaget. Terkejut. Mengejutkan, kaget. Kalau kaget lain pula. Kaget, terkejut. Kematian tu datang mengejut. Sebab apa? Orang mukmin terkejut juga. Dia tak sangka Tuhan nak bagi kat dia lagu ni. Ya Allah. Kan orang mati masuk dalam apa? Dalam kubur tu tengok muka Nabi Muhammad. Ya Allah. Busyira bi rahmatihi. Macam ni ke ya Allah? Macam kaget dia, terkejut, peluh pula. Itu tanda kata dia terkejut, tapi berita dia dapat tu berita gembira, peluh tu keluar. Tapi kalau dia dapat, dia kaget, yang menakutkan, bermakna dia akan terima jawapan yang takut, peluh tu makan ke dalam, dia tak keluar, dia jadi kering kau, dia pucat, muka orang takut. Maka Nabi kata mukmin itu Allah bagi peluh dia, peluh jantan tu keluar, sebagai tanda apa? Usaha dia, kerja keras dia diterima lah. Tapi peluh dari badan. Kalau kita letak mayat tu di bawah cahaya matahari 4 jam, memang basah ke kapal tu. Itu bukan dia. Ni masa dia mati tu. Cabut nyawa dia kan, mocit peluh. Macam orang baru kerja berat. Lagi kita jumpa tanda-tanda lagu ni, kita alhamdulillah. Ya Allah, kau rahmatilah dia. Dan kau bagilah kat aku macam ni ya Allah. Cukuplah dekat tu. Dan tak perlu jadi bahan ceramah apa pun. Cukuplah dekat tu. Selesai. Itu kata penulis terhadap hadis ni, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Mukmin itu dia mati diikuti dengan peluh. Sampai peluh sekampung tu bukan dah lah. Sekampung pakat berpeluh. Hang tengok dia mati sampai kawan korek liang pun peluh. Mau tak peluh dia korek liang. Janganlah duk buat begitu. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم وأربعة. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal dari kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Muslim dan Arba'ah dan yang berempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkan orang yang akan meninggal dari kalian, iaitu lafaz mautakum. Lafaz mautakum yakni orang-orang yang menghadapi kematian. Ini adalah bentuk majaz, bentuk simbolik dengan kata la ilaha illallah. Ini adalah lafaz Muslim. Ibnu Hibban meriwayatkan dengan lafaz ini disertai tambahan. Dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga 1 hari dari tahun-tahun, walaupun ia melakukan sesuatu yang ia lakukan sebelum ini. Itu dalam riwayat Ibn Hibban menunjukkan tentang macam mana ada janji daripada Allah dan Rasul pada orang yang menyebut la ilaha illallah ketika dia wafat. Telah keliru orang yang menisbahkan hadis ini kepada Syaikhani atau kepada Al-Bukhari. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Huzaifah dengan lafaz, talkinkanlah orang yang menjelang kematian dari kalian dengan la ilaha illallah, kerana sesungguhnya kalimah itu menghancurkan dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Dalam masalah ini semua hadisnya adalah sahih. Takat riwayat Bukhari dan Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang sebut lebih daripada itu semua riwayat lain. Kelirulah orang yang menyatakan itu semua daripada riwayat Bukhari dan Muslim.
Tapi apa pun, semua hadis-hadis tentang, kebanyakan hadis-hadis suruh talqin orang yang nak mati la ilaha illallah dan menyebut sedikit kelebihan lepas tu, kesemuanya sahih. Kesemuanya sahih. Saya fikir, tak ada benda boleh menghalang seorang mukmin ketika dia mati menyebut la ilaha illallah, kecuali dosa dia saja. Yang masa dia nak mati, dosa tu mai terlampau banyak sampai dia tak dengar orang talqin kat dia. Itu saja. Pasal itu diminta bantuan orang yang hidup, laqinu mautakum. Itu saja. Pasal itu riwayat-riwayat bercakap ketika azan nanti mati tak boleh mengucap la ilaha illallah, tak dapat diterima. Orang kafir sikit punya tak faham azan boleh pula mengucap. Ini pula seorang Muslim mati tak boleh mengucap. Pasal apa dia tak boleh mengucap? Tak dapat kita melihat banyak riwayat. Fir'aun pun, kata Quran senang kata, dia nak kata dia beriman pada Tuhan, tapi siapa dia tak boleh mengucap? Jibril tak boleh tahan, Jibril geram kat dia. Mana boleh? Jibril ambil pasir laut tu, bubuhlah mulut dia, aku takkan bagi hang mengucap. Orang putih kata too much kan, melampau terus kan. Dan hang ucap ni pun bukan hang ikhlas pun, kerana nak lepas sesak. Kalau Tuhan bagi hang selamat, hang tetap akan kata hang Tuhan juga. Allah yang mengetahui segala-gala. Tak ada benda boleh menghalang kita daripada mengucap kalimah la ilaha. Kenapa? Kalau dia dosa banyak, kita ajak dia mengucap. Dia boleh mengucap, boleh. Sebab kalimah ni, tengok dia kata apa? Kalimah ni menghancurkan dosa. Kalimah ni menghancurkan dosa. Jadi macam mana bila dia sebut la ilaha illallah, hancur dosa dia. Keinginan dia nak sebut la ilaha illallah ada kan? Tuhan akan dorongkan dia. Waktu dia nak mati tak boleh mengucap. Loh, dia buat apa yang tak boleh mengucap? Bermakna kita ajak bukan kalimah mengucap. Lidah dia sampai tak boleh. Apa dia buat? Maka itu semua tahyul yang tak dapat kita terima dan kita kena sangkal. Kenapa? Kalau kita terima tahyul ni, dia akan merosakkan hadis ni. Laqinu mautakum. Dan Nabi tak sebut mayat siapa pun. Mautakum. Tentulah kum tu di kalangan kita orang Islam. Dan kalau kita nak talqin pada orang bukan Islam pun boleh, kalau tidak ada jadi fitnah. Seperti yang Nabi buat pada anak Yahudi tu. Nabi pergi talqin kat budak tu. Budak tu usia muka pak dia. Pak dia kata Ati' Aba Qasim, ikutlah kalau hang nak ikut dia, ikut dia lah. Dia ikut. Alhamdulillah alladhi anqazahu minan nar. Nabi kata alhamdulillah Tuhan selamatkan dia daripada. Ini kafir. Katalah ada di hospital kan. Kita lalu-lalu, doktor kata keluarga dia pun tak apalah, kalau nak talqin lah, janji dia boleh mati sudah. Kita pergi sebut la ilaha, dan dia ikut. Dia Muslim. Itu kafir, penyembah berhala. Tiba-tiba orang Islam mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Berhala apa dia pergi sembah dalam hidup dia? Dia tu sembah berhala apa boleh sebut, dia ni pergi sembah berhala apa tak boleh sebut. Maka ini semua khurafat. Yang kadang-kadang adegan drama ni dia apa? Dia mengheret kita kepada satu ilusi pemikiran yang tak bagus. Kita tak dapat terima. Ya benarnya, walaupun kawan tu pondan sekalipun, dengan izin darai ke bapuk ke, boleh tak talqin kat dia? Boleh. Pasal apa tak boleh pula? Laqinu mautakum. Kepala 40 penyamun pun aku mati dalam iman. Itu sikit punya kepala. Tengok lagi. Ucapan talqinkanlah. Penulis nak melihat pada perkataan ini, maksudnya talqin ini mengingatkan seseorang menjelang kematiannya dengan lafaz yang mulia ini agar dia dapat mengucapkannya dan sebagai akhir dari ucapannya, supaya itu yang menjadi akhir sebelum roh dah dicabut. Sehingga dia masuk syurga seperti hal yang telah dijelaskan. Perintah untuk mentalkinkan dalam hadis ini umum bagi setiap Muslim yang menghadiri orang yang menjelang kematian, dan perintah ini adalah sunnah. Para ulama memakruhkan memperbanyakkan ucapan ini dan melakukannya terus menerus agar tidak menekan dan mempersempitkan keadaan orang yang mati dan memberatkan kesulitannya.
maka hal ini akan menjadikan hatinya menolak sehingga ia berkata dengan sesuatu yang tidak layak. Jadi jika ia mengucap sekali kemudian orang yang menjelang ajal tadi mengikutnya, maka ini akan menjadi akhir dari orang yang sakarat tersebut. Macam payahlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak payah, sekali sudahlah. Sekali itu untuk masa yang lama sikit. Biar dia rehat, cukuplah. Jangan sampai berulang-ulang, nanti dia tolak kalimah tu pasal dia penat. Maka kita menjadi penyebab dia tak mau ucap. Lepas tu mayat akan timbul fitnah pula. Pasal apa? Dia pergi cerita ke orang. 3 kali saya ajak dia mengucap, dia tak mau. Wahai kawan tu penat. Yang tu dia tak cerita. Dan lagi satu lah, maaf saya komen sikit lah. Ada orang kata, kalau orang tu mati, orang tu sakit, orang ni kalau dia tak reti baca Quran dengan betul-betul ni, jangan nak pergi baca dekat orang mayat, dekat orang mati ni. Pasal apa? Bacaan kita yang tak betul itu menyusahkan mati dia. Ini saya nak komen, ini tak betul. Nabi kata siapa baca Quran tak betul 2 pahala. 2 pahala. Kita baca Quran pada orang yang sakit nak mati tu, apa dia? Apa hubungan dia? Sekadar keberkatan. Biar dia dengar ayat-ayat Allah di ujung ayat itu saja, sebagai satu perubatan. Tak lebih daripada tu. Dan bukannya 10 orang duduk keliling orang mati baca satu surah Yasin beramai-ramai, bukan lagu tu. Satu keluarga, apa surah dia nak baca pun boleh. Janji Quran. Apa surah? Kenapa Yasin? Ini ada hadis kata Yasin, kelebihan Yasin, kebanyakannya dhaif. Tapi kalau kita yang baca Yasin ke dia, kerana surah tu mudah, kita lancar, dan kita pun tahu selok-belok cerita surah tu sikit, kita baca dengan mudah. Alah, kadang-kadang kita baca tempat panjang, jadi pendek. Tempat berdengung, terlebih dengung. Adakah itu akan menyebabkan kawan yang mati itu akan jadi susah? Tidak. Sebab tidak ada riwayat demikian. Kalau ada, Nabi akan habang. Orang-orang ni, kan nanti kita akan jumpa kalau panjang umur. Tapi saya cadang Ustaz Nan tadi. Saya kata Ustaz Nan, sepanjang 10 Zulhijjah ni saya akan jaga bacaan. Saya akan baca lagi banyak. Saya rasa dan masuk. Ada hadis suruh baca Yasin pada orang yang nak mati kan? Ya. Kalau ada hadis tu suruh baca pada orang yang nak mati Yasin, bukan baca beramai-ramai. Adik-beradik duduk, cucu ke siapa ke yang dekat-dekat kawan-kawan, pergi ambil berkat. Ambil berkat, sekadar berkat. Tetapi bila kita nampak dia macam nazak, bukan Yasin yang kita talqin dekat dia. La ilaha illallah. Yang umat kita ni dia suka buat khilaf dengan sunnah ni, apa dia suka pergi ramai-ramai, duduk, baca Yasin, lepas tu peruntuk satu doa. Ini yang kita kata tak berapa tepat. Habaq dekat tu pun dia marah. Lepas tu dia letak syarat. Siapa yang nak tambah, dia kata kalau guru tajwid, jangan duk pergi baca tajwid tak betul. Kalau benar kawan tu nak mati, dia lupa habis tajwid dia. Kalau dia duk ingat tajwid, bermakna dia tak mati lagi. Masa mati tak main lagi. Sebab manusia dia nak mati, dia cuma ingat rahmat Tuhan saja. Yang Nabi sebut dalam adik Anas kan, kaifa tajidu dalam At-Tirmizi, budak tu kata ini akhafullah, aku takut pada Allah ya Rasulullah. Pasal apa aku rasa takut? Nabi kata takut dan harap itu sifat yang bagus. Tak berhimpun dua sifat ni, melainkan Allah akan bagi apa yang kita harap. Tuhan selamatkan kita. Wa amanahu mimma yakhaf, Allah selamatkan kita daripada apa kita takut. Jadi bila orang tu nak mati, dia tak ada apa dah. Dia harap Allah terima dia, dan dia takut kalau Allah tak ampun dosa dia. Maka atas itulah kita baca doa kat dia, baca Quran bagi dia dengar, benar-benar berkat, tak ada gangguan. Itu saja yang ada. Kita pula bagi tahu, jangan guru tajwid ni, dia guru tajwid hampir dengung tak cukup, lagi dia lagi mati lagi susah, tak ada kena mengena. Janganlah khurafat metara tu. Betul Ustaz Nan? Ustaz Nan boleh setuju tak saya kata, kalaulah orang yang baca Quran ni tak lancar, pergi baca kepada orang yang sakit, itu boleh menyebabkan mati dia terganggu,
Maka saya berpandangan lah, hadis yang Nabi kata baca Yasin pada orang yang nak mati tu, Nabi akan tambah sepatah. Bacalah Yasin pada orang yang nak mati, hanya orang yang mahir saja. Orang yang baru belajar jangan baca. Pasal apa? Kawan nanti susah. Tapi lafaz tu tak ada demikian. Janganlah kita merepek. Bahkan Nabi dah kata 2 pahala. So baca dengan tenang. Cuma panjang pendek saja. Bukan sedih pergi tukar huruf. Bukan sampai bunyi, sampai dia pun tak tahu bunyi apa ni. Dia punya baca Quran, dia tanya ke orang, bunyi Quran ke? Kawan tu kata, bunyi baca kontrak pecah batu je hang ni. Itu bukan baca Quran dah lagi nama dia. Baik. Kemudian, yang dimaksud dengan la ilaha illallah disertai dengan ucapan Muhammadur Rasulullah. Kerana ucapan ini tidak akan diterima jika meninggalkan salah satu dari keduanya. Sebagaimana diketahui. Ya. Ada ulama kita sebut, di antaranya Sunai juga kata, bila sebut la ilaha illallah, dia automatik Muhammadun Rasulullah. Kata kat dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang centum 2 kalimah tu sekali pun kita tak kata apa-apa. Tapi kalau kita ikut hadis tu saja, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi Sunani kata di sini la ilaha illallah itu automatik disertai dengan Muhammadun Rasulullah. Dan memang ada dalam riwayat lain nanti para ulama mereka bawa kalimah hadis-hadis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang paling sahihnya adalah kalimah la ilaha illallah sahaja. Baik, dalam hadis itu disebut perkataan yang dimaksud dengan mautakum. Dalam hadis tadi laqinu mautakum adalah orang-orang muslim yang menjelang kematian. Adapun jika dia non-Muslim, maka ditawarkan padanya untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada pamannya dalam keadaan sakarat dan juga kepada seorang zimmi yang menjadi pelayan beliau yang dikunjungi ketika sakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya sehingga orang tersebut masuk Islam. Ya, kita tak boleh pitalkin pada orang bukan Islam dengan sembrono, melainkan kena dapat keizinan keluarga, tak boleh. Kecuali bagi tawaran Islam. Dan kalau dia benar kan, silakan. Hadis ni kata penulis seakan-akan mengkhususkan orang yang meninggal dalam keadaan memeluk Islam. Kerana merekalah yang menerima ucapan ini dan juga kerana orang Islam yang hadir di sisinya lebih banyak berbeza dengan orang-orang kafir. Biasanya pada orang-orang yang menjelang kematiannya tidak dihadiri kecuali orang-orang kafir juga. Itu kaedah orang kafir lah. Orang kafir ni beza dengan kita kan. Mereka kalau nak mati, dibiak seorang-seorang. Kita pula kalau nak mati, dijaga. Jangan lepaskan dia, talqin. Kebanyakan orang kafir kita tengok, bila ayat-ayat dia dibiak seorang-seorang. Berbeza, Muslim berbeza. Jadi kalau orang tu kafir, dia nak mengucap, ajaklah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajak penuh pun tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengoklah mampu dia sebut cara mana. Tapi kalau orang Islam, la ilaha illallah pun ada. Kalau dia nampak tak menyusah dengan penuh, pun boleh ajak penuh juga. Itu ada dibincangkan oleh para ulama. Baik, kata penulis, sayugia mengingatkan orang yang sakit mengenai luasnya rahmat dan kasih sayang dan kebaikan Allah sehingga membuatnya berprasangka baik pada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Jabir. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka pada Allah. Dan dalam As-Sahihaini hadis marfu' daripada Abu Hurairah, Allah berfirman, aku berada dalam prasangkaan hamba-Ku terhadap aku. Ini semua perkara-perkara yang kita sayugia disuruh buat kepada orang yang berada dalam sakarat. Baik sangka pada Allah, ingat pada Allah. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Ibrahim, dia berkata, mereka menyukai untuk mentalkinkan seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya ketika menjelang kematian agar dia membaguskan prasangkanya kepada Rabbnya. Ini cuma riwayat para tabi'in, bukan hadis.
Iaitu bila mereka nak mati ni, bagi dia baik sangka pada Tuhan, macam mana cerita kebaikan dia tu. Hang ni orang bagus, Tuhan sayang kat hang, banyak masjid dah hang bantu, banyak orang adik-beradik hang semua redha dengan hang. Jadi hang jangan takutlah balik bertemu Allah. Dengan kalimah Allah ni insya-Allah hang selamat. Cerita bagi dia seronok. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, para tabi'in banyak buat lagu ni supaya terhasil hadis tadi, iaitu prasangka baik seorang hamba pada Allah di akhir hayat dia. Jika seorang hamba bertambah khawatir dengan pengharapannya ketika menjelang kematiannya, maka ia orang yang terpuji. Jika seorang hamba bertambah khawatir dengan pengharapannya ketika menjelang kematiannya, maka ia orang yang terpuji. Bila masa dia nak mati itu, khawatir dia tu mai, bimbang dia nasib dia, harapan dia pada Tuhan tu mai, maka bagus, harapnya tinggi pada Allah. At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya yang baik daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke seorang pemuda dalam keadaan menjelang kematian. Maka dikata kepadanya, bagaimana kamu menemukan dirimu? Dia berkata, aku sangat mengharapkan Allah, aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul dua perkara ini dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan dan memberikan keamanan kepadanya daripada apa yang dia khawatirkan. Jadi itulah sifat yang kita kena bagi ada pada orang yang nak. Saya ingat kalau saya cakap ni jadi salah ke tak? Tapi takut juga salah kan. Cakap je lah. Ini kawan-kawan kita yang mereka ni mati di hospital. Betul? Orang tua duduk di hospital, bilik-bilik ICU ke apa. Yang banyak waris nak masuk, tak boleh daripada boleh masuk kan. Ini kerja siapa? Yalah, ini kerja orang yang terlibat, kerja doktor, kerja. Saya bukan kata 100%, tapi kerja orang yang melihat. Kalau duduk di hospital, jumpa pesakit yang Allah bagi bidang kuasa doktor ni lain macam. Dia tengok darah kawan tu turun, dia boleh agak pukul berapa kawan tu nak mati. So bidang kuasa dia, amanah dia. Dia kena didiklah staf-staf dia. Dan kita lah, kita sendiri, anak-anak cucu ni semua ni, dengar kata Tok Wan sakit, semua mai tengok lagu duk layak mata, mai tengok layak mata, mai tengok layak mata, tak boleh buat apa dah. Lepas tu duk Tok Wan ni cek ni, Tok Wan ni cek. Dia tak tahu pun hadis ni semua. Masalah pendidikan, asuhan, duk minta maaf. Laqinu mautakum, tada, la ilaha illallah. Baca Yasin pun, baca Quran pada orang nazak pun tak ada. Jadi siapa yang banyak dengan inilah orang yang nak mati. Kalau di rumah, orang yang jaga itulah. Maka kita buat yang terbaik lah. Mayat-mayat Muslim ni, ya, hospital, pengarah hospital, yang jaga hospital tu kena arahkan supaya orang Islam kita dapat. Tambah yang jaga tu orang Islam, bila tengok kawan tu dah uzur, ingatkan dia pada Allah, ingat. Dan hospital ni pun ada ustaz-ustaz dia yang jaga kan. Dekatkan dia pada Allah, ingatkan dia pada Allah. Tapi tak adalah, ada tak ada, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sayugia orang yang dalam keadaan seperti ini dihadapkan ke arah kiblat berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Hakim yang disahihkan daripada Abi Qatadah. Sesungguhnya Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau bertanya tentang Al-Bara bin Ma'rur. Mereka berkata dia meninggal dan dia berwasiat dengan sepertiga bagi engkau wahai Rasulullah, dan dia berwasiat untuk menghadapkan ke kiblat jika dia dalam keadaan menjelang kematian. Rasulullah SAW bersabda, ia telah sesuai dengan fitrah dan aku kembalikan sepertiga ini kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW pergi dan menyolatkannya dan beliau berdoa, ya Allah, ampunilah ia, masukkanlah ia ke syurgamu, dan aku telah berbuat.
Al-Hakim berkata, aku tidak mengetahui hadis tentang keadaan orang dalam dan berkata Al-Hakim, aku tidak mengetahui hadis tentang keadaan orang dalam menjelang kematian selain daripada hadis ni. Di ujung tu Sun'ani kata, kalau ada orang bila tengok mayat tu apa, belum matilah nazak-nazak nak betul katil, kita betul katil siap-siap lah, nak ada kiblat ke mana. Dia kata kalau ada orang nak buat lagu tu, biar pergilah dia buat. Sebab dia kata adalah satu riwayat, walaupun dia dhaif, riwayat ini dhaif, tentang daripada Al-Bara' bin Ma'mur, bila Nabi masuk Madinah, dia bagi harta dia kat Nabi, dan dia ceritalah, dia pesan kalau dia mati esok, mayat dia hadap apa, kalau dia dalam keadaan menjelang kematian, mayat dia itu tolong hadapkan ke arah kiblat. Dan Nabi dengar-dengar, Nabi seronok, Nabi pulangkan harta tu balik kepada keluarga dia, dan Nabi pergi sembahyang dan Nabi doa. Nabi kata insya-Allah aku buat. Cuma riwayat ni adalah riwayat yang dhaif. Dhaif bermakna tidak ada hujah dan tidak ada sokongan. Maksud kalau ada orang buat di atas riwayat ni lah, so kita tak usah bertengkar lah. Cuma kalau orang tanya kita, perlu buat ke? Kita kata tak perlu. Sebab riwayat yang sahih tak menyebut tentang mayat itu kena duduk dalam rumah tu, kaki kiblat ke tak kiblat. Cuma riwayat Ibnu Majah menyebut masa nak tanam, baringkan dia di atas sebelah kanan, dada menghadap kiblat. Itu saja. Itu saja yang ada. Maka kalau ada orang kata nak bubuh juga arah kiblat, bubuh. Tak mahu kita tak kata bubuh. Jangan. Kalau dia duduk buat gila, tu buat gila ke mana? Ini Muslim mati kaki kepala kot tu. Sedangkan kawan tu masa hidup sembahyang pun tak. Kita dah jangan buat gila boleh tak? Hidup mayang pun tak, mati cari kiblat. Kalau dia duduk cerita di belakang unjuk kaki kiblat tu ada fadilat lagu ni, fadilat lagu ni, itu wajib kita tentang. Kita kata merepek pun ada had. Merepek pun ada had, cukup. Kalau nak menghadap ke arah kiblat sekadar menghormati kiblat, silakan. Dan sesuai dengan keluarga rumah, silakan. Tapi nak bubuh di belakang tu cerita merepek. Oh tak, kalau malaikat rahmat tak masuk rumah, ni mayat orang Islam, ini jangan duk merepek. Malaikat dah masuk rumah, pasal tu dia arwah. Kalau malaikat tak masuk, dia tak arwah. Jangan duk merepek lebih kata. Itu saja yang ada. Ada pun riwayat tentang Nabi bercerita tentang Ma'mar, tentang Bara' bin Ma'mar, riwayat itu dhaif. Dan Al-Hakim kata aku tak tahu ada riwayat lain melainkan riwayat ni, dan riwayat ni pun dhaif. Itu saja. Baik. Nak baca ke nak sambung? Hajjah Saudah, nak baca ke nak sambung? Nak baca, nak sambung, nak sambung ke nak berhenti? Kita sambung minggu depan okey. Wallahu a'lam. Insya-Allah hadis yang kita akan sambung ni hadis tentang baca Yasin pada orang yang mati. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Kita balik kepada kaedah fitrah. Kalau orang yang kita tengok nazak tu dia macam duk minta ayak, bagi ayak. Bagi ayak. Sebab dia dapat ayak, itu tanda dia dapat ayak. Baik. Adapun riwayat yang menyatakan orang yang nak mati ni dahaga dia, kalau diberi minum ayak 7 lautan dunia pun tak akan hilang dahaga. Riwayat itu tidak sahih. So kita tak ambil lah jadi iktibar. Kemungkinan dia jadi lagu tu ada satu penyakit yang dia tanggung. Penyakit kekeringan ayak dalam badan. Kemungkinan. Mungkin doktor-doktor boleh tolong kita jawab. So kita bagi ayak. Ataupun kita tengok dia duk buat perangai-perangai yang merepek. Dia duk cakap seorang-seorang. Dia kata mai dah. Kita kata siapa yang mai? Tu dia mai dah nak bawa aku pi. Kita kata emosi dia terganggu. Kemungkinan juga emosi terganggu, gangguan syaitan.
Maka talqin la ilaha illallah. Setan dengar kalimah ni dia lari. Larilah dia. Maka kekuatan bagi orang yang mentalqin itu kena ada jiwa dia. Kita kena apa ikhwan? Bila kita dapat sunnah ni, riwayat sahih ni, kita kena jaga hati kita. Nabi kata jadikan akhir ucapan dia la ilaha illallah, dan itu memadah. Jangan ada apa lepas tu. Dan kita yakin kalimah itu akan jaga dia, wiqayah dia, jaga dia. Kalau kita tak jaga diri kita lagu tu, banyak benda kita akan hanyut. Kita akan layan orang mati. Kita tengok, dia duduk mula minta ayak dah. Dia ni apa ni? Mati minta ayak, mati minta ayak. Lepas tu ada pula kawan, lagu duduk fikir pula, berapa liter dia minum, berapa liter. Kalau kita rasa dia ada gangguan hantu syaitan, ruqyah. Ruqyah paling senang ni apa dia ikhwan? Baca surah Al-Baqarah. Baca kat dia, habis. Nanti kita, dari bawah tajuk tu kita akan tengok bagaimana para salaf mereka berinteraksi dengan orang yang nak mati. Bagus cara akhlak salaf. Dia baca Baqarah. Kita Yasin. Salah ambil Ar-Ra'du, Baqarah. Sebab surah-surah ni yang Nabi sebut dalam hadis, kalau dibaca, hantu syaitan lari. Dia kalau dia duduk mengigau, oh dia kata Tok Hang mai dah. Tok Hang mai dah. Wahai nak mati tu tok kita. Dia kata Tok Hang mai dah. Oh, kita kata saka kot. Tak. Kalau kita terganggu rasa kita, ambil wudu, buka Quran, duduk sebelah dia, baca Baqarah. Apa Nabi kata? Rumah yang dibacakan Baqarah, setan minggir. Maka jangan dalam rumah tak baca Quran. Kerana dalam atas kubur saja orang tak baca Quran. Di rumah baca Quran. Rumah yang tak baca Quran macam kubur. Baca Quran. Lepas tu niat dalam hati kita, ya Allah, saya baca kalam-Mu, ya Allah, jadikanlah pelindung untuk dia daripada gangguan syaitan. Mudahkanlah mati dia, ya Allah. Tolonglah dia. InsyaAllah. Tapi hati kita kena kuat lah. Kalau kita duk baca, apa kita duk cuak, kita duk baca alif lam mim, telinga kita duk rayan dia. Oh, tu dia duk dah sebelah hang. Kita pun, alamak, sebelah pula. Maka kita biarlah diri kita ditipu oleh syaitan. Maka kita hilanglah kekuatan dalam pengamalan sunnah. Kalau orang tu ada tanda-tanda sakarat, salaf-salaf dia cerita kan, kita baca riwayat para salaf, dia pergi ziarah orang mati. Dia kata, aku ni aku tak tahu nak kata apa. Bila aku ziarah orang mati, aku suka pegang kaki dia. Orang sakarat ni kan. Dia kata kalau kaki dia sejuk, aku tahu dia nak mati hari ni. Dia pemain alamat lagu tu saja, bukan alamat gaib-gaib. Dia kata kepada keluarga tu, dia kata, tak usah keluar memburu lah hari ni. Jaga ayah. Tak usah keluar memburu. Dia pun ni tak tahu apa, dia tak ada pengalaman. Dia ada pengalaman. Dia kata, tak usah keluar memburu. Hari ni jaga ayah. Dia pun keluar. Dia pun keluar lah daripada rumah yang dia ziarah tu, dia keluar. Tak sempat dia nak sampai ke rumah dia, dia pun hantar pasukan berkuda, beritahu kata kawan tu dah meninggal. Lepas tu mula cerita jadi, macam mana Tok Syekh kita ni tahu orang yang nak mati, dia nampak. Bukan dia nampak, tu nama dia petanda mangkuk. Hari ni petanda lagu ni Allah bagi kat doktor lagi banyak. Sampai doktor kata apa? Nak balik. Dan doktor yang tahu ni bukan doktor Muslim saja, doktor tak Muslim pun tahu. Itu keramat tu. Doktor tak Muslim pun tahu. Dia kata tekanan darah ni dia turun dah teruk sangat, dia tahu balik. Jantung pun pernah duk turun, dia boleh tahu. Dan dia tanya, ni hak terkuk tu, mask tu kan, oksigen tu, nak angkat kan nak buka? Dia tanya kita. Ini semua petanda-petanda Tuhan bagi. Maka kita ambil, kita duduk doa talqinkan ke telinga dia. Itu lebih-lebih kalau dia minta ayat bagi. Kalau ada tanda pelik-pelik, doktor suruh balik dah, kita balik dah seminggu tak mati, mata duk jerit tengok ke langit, baca Baqarah. Saya tak fikirlah kita minta tolong ke Tuhan, Tuhan tak tolong kita langsung. Tak ada ayat begitu. Tuhan ujilah kita saat baca Quran, baca Ar-Ra'du. Nanti kita tengok di bawah ni para salaf baca surah apa. Dia duduk tengok orang ada sakarat. Imam Sya'bi baca apa.
imam-imam tokoh-tokoh kita silam, Abu Bakar Abu Bakar Marwazi baca apa, Ibnu Abbas baca apa. Dan kita Yasin lah. Kita ni masalah yang tu, Yasin sebelum mati pun Yasin, lepas mati pun Yasin, masuk rumah corona pun Yasin. Yasin. kita kira tak mau apa-apa surah dah. Wah, yang apa satu yang kita kata kenapa nak tetap surah ni sedangkan riwayat tu dhaif? Kenapa tak kata baca Quran? Yes. Bacalah mana-mana. Dia tengok salah memilih macam mana. Insya-Allah kita tengok tajuk ni. Tajuk ni nak cakap kasar sikit lah. Tapi lepas raya lah kan. 10 Zulhijjah kita cakap baik-baik. 10 hari yang baik kan Nabi kata kan. 10 hari yang baik. Kita belanja orang. Kita buat baik pada orang. Besok kita puasa Arafah. Pahala kita besar. Ha? Sampai bila? Besok Arafah, lepas tu raya. Itu hari raya kedua, raya ketiga, raya keempat tasyrik. Habis tasyrik tu, okeylah. Boleh pi lorong perlih balik lah. Tapi sebelum tu jangan pi. Sebelum tu jangan pi, jaga Sentik Road ke, jangan pi lagi. 10 hari yang baik, duk tahan kan. Lepas tu Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika.